Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini merupakan malam-malam yang terakhir kita dengar baca kitab sebelum masuk bulan Ramadan, dan apabila sampai pada bulan Ramadan ni kita cuba amalkan, lakukan apa yang kita faham daripada apa yang kita dengar daripada guru-guru kita yang mengajar khususnya dalam bidang usuluddin dan juga tasawuf, insya-Allah. Jadi baru ni muka surat 20 ni lebih kurang baris ketiga atau keempat daripada atas. Dia kata maka daripada Nabi, hak Nabi buat tu diambil kias oleh ahli tasawuf, ahli sufi radhiyallahu anhum. Ada bicara zikrillah itu hendaklah dilihat nyata cahayanya terang di dalam hati. Jadi kebanyakanlah atau hampir semua ahli tasawuf atau tarikat, dia kata ketika kita ngatik tu, kita zikir tu, biar kita nampak terang dalam hati kita ni alif lam lam ha. Mana pejam mata ngatik tilik biar nampak terang, dia kata. Siapa dia hak temudah tu, alhamdulillah lah. Lama-lama Tuhan akan bagi cahaya. Daripada dada ni kalau kita zikir kuat-kuat, dia naik di dahi. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita tengok seseorang tu tubik cahaya ke muka dia. Sebab dia akak kelimah Allah yang dia zikir tu. Jadi kelimah tu boleh nyata di dahi dia. Bukanlah dia akak kejap dia Tuhan. Kejap Tuhan akak kelimah tu dahi tu jadi menampakkan cahaya. Sebab itu dia kata nyata cahayanya terang. Tapi mula-mula dalam hati dulu. Seperti cahaya matahari atau cahaya bulan. Ada kadang-kadang cerah maya maka matahari. Ada kadang-kadang sebaik cahaya bulan lah gitulah. Atau seperti emas atau seperti perak yang baru. Hanya kilat lebih kurang. Ada kilat kuning, emas. Ada kilat putih yang seolah-olah macam perak, dia kata. Ya, seperti tiada karatnya emas pun perak, hak tak ada karat, hak sinar terus lah. Yakni tiada syak dan tiada zan dan tiada waham. Artinya tiada menaruh kurus dan sengka lagi dalam hati. Jadi apabila kita yakin tentang kalimah la ilaha illallah yang kita zikir itu, maka tak ada adalah sok zawahai. Kita yakin lah. Sok tu berapa dia? 50. Ya ke tak? Sama berat. Z ni beratlah kaya. Ya kalau kita ngatik tak, dapatlah cahaya tu. InsyaAllah. Kita Z tu. Kita ngatik kawan 30-40 tahun. Tak ada dek. Tu orang jenis waham. Orang jenis tak cahaya. Dia buat ayo lone. Suruh boleh. Supaya orang buat bersungguh. Buat agak bersungguh biar melopak agak sekali. Misalnya yang bersungguh. Yang kita ngatik tu, kita bersungguh minta dengan Tuhan tu. Bersungguh. Bersungguh lagu mana?
Misal kita kata la ilaha illallah, biar kita nyata. Pertama hak kita belajar ni dari segi terjemah dulu. Tak ada dah hak lain pada Tuhan, mung je Tuhan. Ha. Yang keduanya kita ngaji usuluddin. La tak ada 5, ilaha tak ada 6, illa tak ada 4, Allah tak ada 5. 20 sifat 20 Tuhan tu kalau kita ngaji dia terkandung dalam la ilaha illallah. Yang ketiganya di samping kita sebut la ilaha illallah zahir, maka hati kita pun kena zikir juga sekurang-kurangnya. Jadi bila kita la ilaha illallah, maka hati kita pun kena kata Allahu Allah, Allahu Allah. Jadi hati kita dia hidup juga. Ya, supaya baru ni lah. Pas kalau hidup napah pula. Tarik tu Allah waktu bihu. 3 tu. InsyaAllah. Kalau nak tengok cahaya ni. InsyaAllah boleh lah. Tapi dah kita ngati. La ilaha illallah. Taklah salah kuanong. Healing saja. Healing saja kada tak bunyi kapal begini. Healing sebab tak si. Bersungguh dapat mengatik tapi healing tak si. Begini je. Bunyi dok gapo dok. Dia kata ngati hati, tanya dia ngati aku dalam hati. Orang kata ngati hati, kena tanya. Ya. Mana? Masih hati boleh, tak ada tahu. Boleh. Tapi kalau kena hati sungguh lah. Kalau healing sungguh tak sih. Jadi kena hidup hati kita. Nyata tersurat di dalam hati itu, yakninya tetap teguhlah dan pengenalannya akan imannya pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi hati dia yakin sungguh. Kena dia yakin. Tetap iman makna dia yakin. Tidak apa-apa lah. Ayo kedok ni. Aku mengantik talih bukan satu ni. Malah itu paksu kita. Paksu kita gaya lah gitu. Pasal ganti-ganti lah kelah mana tak boleh. Dia menunggu orang atas-atas. Kita orang bawah-bawah, pada orang bawah je lah. Ini paksu kita. Mari pula pak teh pula ke. Buat ngatik buat berapa ke. Orang mati saya ke habuk tak kelik. Tak kelik royak dia tu duduk mana-mana. Kita buat lebih kurang lah. Tuhan Maha Pengampun. Ya juga kita. Jangan. Pak Su dengan Pak Teh ni setiap masa duk mari kacau kita. Tetapi kalau kita nyata Allah, demo 2 ni tak ada lah. Demo 2 ni tak ada. Dah kita dah nyata kita lagi, kita ngati. Tetapi kalau kita tu ngati, tak berasa kita ngati, tetapi dia mari pada kita, aku boleh ngati ni kerana kasih sayang Allah pada aku. Nyabui aku ngati. Kalau tu tak kehendaki aku ngati, tak boleh ngati. Kalau ada lah perasaan itu, lebih cepatlah kita akan dapat rahsia-rahsia ketuhanan. Ya? Tapi kita tak duduk situ. Ngati saja. Bunyi la ilaha illallah sungguh. Tapi tak ada makna kau satu. Kalau orang tarekat, dia la ilaha illallah sekurang-kurangnya, dia duduk di tapak ngati. Dia kita nak ni duduk dalam hakikat. Apabila hakikat, kita kata berapa pun kita tidak berasa pun yang kita buat tu kita. Kita boleh buat tu semata-mata sia belah Allah. Kerana Allah membolehkan kita buat. Boleh faham tak lebih kurang? Tu kena duduk situ. Kita sana semaya. Boleh semaya tu. Kita Tuhan. Kalau terekak tak boleh semaya. Boleh. Nyap ketuk lah. Nyap reboh lah. Tak boleh. Jangan ramai. Tapi kita duduk suka kita lah semaya. Cuma kena nampak kita. Jadi kita jangan nampak kita. Orang kelih kita tak apa lah. Orang kelih kita semaya. Tapi kita jangan nampak kita semaya. Saya kata bukan nama dia menusuk dalam maya masuk lagun, masuk dalam baku. Jangan. Maksud jangan kita nampak ya kita boleh semaya itu kita. Kita boleh buat itu kita. Bukan.
Tetapi semata-mata kasih sayang Allah kepada kita. Orang tengok memanglah kita semaya lah. Ya, faham tak? Dekat-dekat puasa ni kena faham. Yakninya tasdiknya akan dia akan kalimah la ilaha illallah kita sebut tu, Muhammad Rasulullah tu, di dalam hatinya teguh dan tetap tiada berubah-ubah lagi kehendaknya itu telah diketahuinya serta ia fahamlah ia akan sekaliannya itu di dalam hati, bukannya ada tersurat yang tersuratnya dalam hati. Ada tu makna kita ingat ada dalam hati. Nak tilik dia ada. Bukanlah Allah tak ada dalam hati. Nama ke setengah orang belah nak tengok seorang Raja Melaka nak tengok makan makan warna aku ada sungguh ada. Jadi siapa-siapa itu tidak gitu. Jadi maknanya biarlah kita menyatakan benda itu dalam hati. Berapa nyata dalam hati ke? Banyak tepat lagi kan? Sebab hati inilah yang benar. Hati kita ni tak pernah pelawak. Boleh ke pelawak hati kita ni? Katalah kita ni jenis kenak sikit. Kelik ni berok depan berasa. Buat orang tejak. Siapa dia ni? Udah perangai mari berok sini ni. Kita depan kita tak tahu budak mana orang dah. Ilalah kita dah. Dalam hati aku berok sini ambil muka tak nampak tejak lagi ke hati kata. Hati dia yang benar. Dia tak pelawak, dia tak boleh pelawak. Hati ni dia tak boleh pelawak. Tak tahu kalau hati dia mau pelawak tu, tak tahu nak kata berapa. Orang kafir tu dia percaya adanya Allah. Dia percaya Allah ni ada berapa dia percaya. Tapi dia tak ikut cara kita. Dia nak ambil cara mudah. Jadi dah ada hak jenis. Hak duk pelawak. Ni cara mudah. Kita buat tu hukum. Kita semua tu hukum. Ya dah tu. Inilah Tuhan kita dia kata. Jadi hak bodoh-bodoh pakai semua tu hukum tu. Nak lagi tu je kan. Tapi dia kata dia cerdik. Dia kata kita ni bodoh. Apa orang Islam tu semua. Dia semua dinding dia kata. Dia kata ke Mekah tu semua batu. Macam mana dia kata kita tu makna berasas ke dia nampak. Biarlah dia nampak tu. Cuma kita ni kena pergi teguh. Gapo kita buat ni hanyalah daripada Allah. Tidak sebab buat dia. Buat dia buat tu tidak daripada Nabi, tidak daripada Allah. Ni daripada gamuk. Kono-kononnya ulama dia. Lagi tu je lah. Dia gamuk. Lagi tu. Tersurat di dalam hatinya, hati itu lagu mana? Sekepal yang bernama jantung. Itu adakah kalimah Allah atau kalimah Muhammad di dalam jantung? Ia seperti ambilnya orang salah. Dia kata ada kalimah tu. Tetapi ada juga orang terjadi dalam ubi, dalam kayu, dalam akar, dalam buah. Tuhan buktikan ada kalimah Allah. Tapi setakat tengoklah, ada kalimah Allah. Tak ada seorang pun orang kafir masuk Islam. Dia tak ada seorang pun orang Islam apabila tengok kalimah tu jadi kuat amalan dia. Kita yakin daripada Allah tapi nak tambah amalan tak. Kita kata puak kita lah dah, jangan puak orang marah demo. Kita kata kita. Kita tengok subhanallah, kita kata tengok ada dalam hati binatang kau dalam buah ke kalimah alif lam lam ha atau kalimah la ilaha illallah. Tuhan buat mana kita mudah bagi Tuhan. Tapi kita setakat tengok, tidak kata kita yakin dan kita tambah amat ibadat kita bersungguh. Sebab Tuhan beri itu bukti amat-amat jelas, nyata dan yakin. Tiada seperti ambilan orang itu. Tidaklah
maksudnya ada tulisan adalah jatuh dari hati gitu. Tetapi ia dikehendaki oleh segala ahli sufi radhiyallahu anhum itu telah diputuslah i'tiqadnya dalam hati yang nurani yang bangsa ruhnya akan tiada Tuhan yang lain daripada Allah. Berapa kali dia ayat kita ulama. Tak ada Tuhan lain daripada Allah. Tak ada Tuhan lain daripada Allah. Kita duk kata orang kafir semua tu Allah juga. Tuhan juga. Ya. Bapa pasal terpengaruh dengan kitab-kitab dia kata, Allah ni nama am. Allah ni nama khas. Tuhan ni nama am. Raja jumpa. Nah, dia kata Tuhan ni nama am, nama umum. Allah ni nama khas. Apa ada nama umumnya? Moga Tuhan ni esok. Benar satu ada tak? Kalau kita kata ada lah umum. Ada besar, ada kecil, ada ikuh, ada begitu. Itu dah lada, itu nama umum. Sebut lada cengek khas lah. Misal, ya faham dah? Itulah baru boleh kata umum, boleh kata khas. Pasal lada tu banyak. Banyaknya arak. 3 banyak dah dia. Lagu tu arak ni. Jadi kalau banyak bolehlah kata nama am, nama khas. Tetapi Tuhan ni sungguh. Tak boleh kata satu. Sebab kalau kata satu tu tubik 2. Eso makna satu dan tiada, 2. Tiada berbilih. Lagu tu. Eso. Dah Tuhan ni eso, mengapa kita pergi aku selain pada Allah sebagai Tuhan? Tu molek dalam boleh puasa ni zikir, biar yakin kepada Allah. Allah yang satu, ya. Maka daripada jalan inilah kebanyakan manusia yang tersalah ambilannya pada mengenal la ilaha illallah itu. Diskanya ada tersurat hurufnya itu di dalam jantungnya. Maka saya gianya lah bagi segala orang yang berzikir la ilaha illallah itu, pada tatkala lidah menyebut lafaz kalimah la ilaha illallah itu, hatinya hadir mengingati Allah. Ya. Jadi la ilaha illallah tu biar hati gitu tu hadir, nyata. Nyata lah ke mana? Kalau orang zaman dulu dia seperti kita Allah ni, ya latif ke tu dia la ilaha illallah. Mula-mula tu dia sebut ni la ma'bud bihaqqin illallah. La mawjud bihaqqin illallah. La maksud bihaqqin illallah. Dan dia sebut benda-benda lah gitulah. Dan akhirnya ya azim. Dia kalau orang tua tu dia lah. Orang zaman tu lebar zaman dulu nanti. Kita zaman law ni tak tahulah kuana dah, tak kira lah. Nak rekah berlaku. Jadi orang tua zaman dulu dia buat amal ibadat sekukanya ada sikit sebanyak tasawuf kali amal dia. Maksudnya tasawuf la mawjud. La mawjud bihaqqin illallah. Tak ada. Sebenar-benarnya ada Allah aja. Tu. La ma'bud. Tiada hak berhak kita semua. Lain pada Allah tak berhak, tak boleh. Kecuali yang ni semua Allah. Kalau kita semua kusu pun, hakikatnya kita semua Allah juga. Tak ada benda ni. Benda tak ada. Semua pun ada. Pada pandangnya orang tasawuf. Ya? Boleh kata tak boleh? Cuba bahas lah. Supaya kita dapat cari kebenaran perkataan dia. Artinya la ma'bud haqqin illallah,
tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, atau hanya Tuhan Allah, Tuhan atau hanya Allah, kerana tersimpan makna la ilaha, mustaghniyan an kulli ma siwa wa maftaqarran ilaihi kulli ma adahu illallah. Jadi Tuhan ni dalam kalimah la ilaha illallah, Allah pun mengandungi sifat istighna, sifat kaya Tuhan, dan sifat iftikar Tuhan. Ya. Jadi istighna tu makna kaya. Kaya Tuhan ni dia tidak beranjak kepada yang lain. Iftikar Tuhan ni maknanya selain pada Allah semuanya beranjak kepada Allah belaka. Tak ada makhluk tidak beranjak kepada Allah, walaupun dia kata dia tu etis. Etis ni tak ada Tuhan. Macam hak tobek tu tiga lama tu tobek pula tu. Apa kerajaan Terengganu ni kata? Paksa orang perempuan tutup aurat. Siapa dia tu? Nak larang kami tutup aurat. Wahai wanita, dia kata, bangunlah, lawanlah. Dia tak tahu tu hukum Tuhan. Siapa dia beranilah nak lawan Tuhan? Nak lihat tahu mana? Misal hukum Tuhan, kita apabila hukum Tuhan patut kena patuh je lah. Kalau tak patuh engkau, apa maksudnya ayat kan? Lagu tu je lah.